What visa you have here? What visa you have here? What visa you have here? No, You don't take money from people. You don't take money from people. Pada zaman moden ini tidak pelik apabila kejadian pukau masih berlaku kepada seseorang. Kebiasaannya mereka yang terkena pukau tidak sedar dengan apa yang mereka lakukan. Baru-baru ini seorang gadis berkongsi kejadian hampir dipukau ketika berjalan kaki bersama mertuanya di sekitar KLCC. Menurut ceritanya, bapa mertuanya telah ditegur oleh 2 orang warga asing bertanyakan tentang tempat pertukaran wang asing. Namun selepas berbual seketika, warga asing yang berwajah Arab itu mengeluarkan wang dari dompetnya dan bertanya jika mereka mempunyai tukaran wang. Tidak selesa dengan tindakan kedua warga asing terbabit, wanita itu terus mengajak bapa mertuanya untuk beredar dari situ. Dalam video lain yang dimuat naik, wanita tersebut turut berkongsi kejadian warga asing yang meminta sedekah di sekitar KLCC. Malah lebih mengejutkan, individu-individu tersebut turut cuba mengambil kesempatan dengan modus operandi yang sama terhadap ibu mertuanya. Gadis itu berharap orang ramai lebih berhati-hati jika disapa oleh individu tidak dikenali, terutamanya warga asing di sekitar KLCC agar tidak terpedaya dengan tipu muslihat mereka. Ya Allah, nasib baiklah benda ni tak berlaku pada kita orang semalam, dan nasib baik juga benda ni tak berlaku pada mertua saya waktu diorang jumpa couple yang lain sebelum ni dengan modus operandi yang sama. Hai korang, saya nak kongsikan satu insiden yang berlaku semalam sewaktu saya dan mertua pergi brisk walk. Saya harap dengan perkongsian ni dapat memberi exposure pada korang semua untuk lebih berhati-hati sewaktu berada di KL City Centre. So, kita orang berjalan waktu tu dekat area Pudu, dekat dengan Hospital Tung Shin. Kita orang nampak ada 2 orang foreigner ni berdiri dekat tepi pedestrian walk tu. And then bila kita orang lalu, yang dia foreigner tu lelaki dan perempuan, perwatakan seperti orang Arab, yang perempuan pakai jubah seperti jubah orang Turki, dan yang lelaki pakai seluar pendek, pakai topi. So kita ingat pelancong lah. So yang lelaki tu tegur bapa mertua saya. Dia kata, dia tanya kat mana ada money changer dekat area sini. So bapa mertua saya tak tahu. Dia tanya saya kata yang saya tahu paling dekat sini ialah dekat pavilion. Dan bila saya tengok muka 2 orang ni, saya cam yang kita orang dah nampak dia 2 orang ni waktu kita orang jalan dekat area Chinatown. Dia orang tegur juga bapa mertua saya, tapi waktu sebab kita tengah berjalan laju, so bapa mertua saya macam buat tak layan lah. And then selepas saya jawab soalan tu, dia keluarkan wallet dia yang lelaki ni, dan dia terus bersambung bercakap dengan bapa mertua saya sahaja. Dia kata saya ada duit ni, lepas tu tapi dia cakap dalam bahasa Iran, bahasa Parsi. So bapa mertua saya macam excited lah bila dengar orang yang bukan orang Iran cakap bahasa Parsi. Dia kata saya ada duit ni, and then dia tanya, awak ada tak duit Iran? So saya macam tertanya-tanya kenapa dia nak tanya soalan ni pula. Tadi dia tanya hanya kat mana ada money changer kan. Lepas tu bila saya tengok dia orang punya percakapan, tiba-tiba yang perempuan tu tadi datang kepada saya. Dia macam nak distract saya daripada dengar perbualan lelaki tu dengan bapa mertua saya. So yang perempuan start tanya saya, awak pandai cakap Farsi tak? Dalam bahasa Iran lah, dalam bahasa Farsi. So saya kata boleh, tapi saya tak jawab soalan lain. Dan tiba-tiba dia orang yang perempuan ni cakap dengan saya, oh saya nak pergi Mashhad, saya nak pergi Imam Reza Shrine. So Imam Reza Shrine ni adalah tempat keagamaan dekat Iran. Dan lelaki tu pun cakap yang sama. So dia macam intentionally cakap benda tu untuk lagi tarik kita punya attention untuk berbual dengan diorang. Okay, so tapi dan pada waktu tersebut mak mertua saya datang kepada saya. Dia kata, Azrin, sebelum ni masa diorang pergi brisk walk 2 orang sahaja, ada satu couple cakap benda yang sama, tanya money changer,
terus cakap dalam bahasa Parsi dan cakap juga nak pergi Mashhad. So saya macam tiba-tiba keluar awan dekat kepala saya, oi, ini memang sounds macam scammer. Memang dia guna modus operandi yang sama, taktik yang sama. So saya terus cakap dengan bapa mertua saya, jom dah, jangan layan, dia ni menipu. Dia orang nak buat sesuatu yang tak betul. So kita orang terus jalan je lah. Tapi saya masih tertanya-tanya. So selepas tu malam tadi saya live dan saya kongsikan insiden ni masa live, dan ada viewer yang berkongsi cerita bahawa ini adalah taktik pukau. Taktik pukau. Saya sangat-sangat terkejut. Saya meremang bulu rumah saya sebab saya rasa macam, ya Allah, nasib baiklah benda ni tak berlaku pada kita orang semalam, dan nasib baik juga benda ni tak berlaku pada mertua saya waktu dia orang jumpa couple yang lain sebelum ni dengan modus operandi yang sama. So saya rasakan, saya rasa dia orang ni memang purposely dilatih untuk tahu beberapa bahasa, dan bila dia tahu macam mertua saya ni orang Iran, dia terus cakap benda yang menarik perhatian, iaitu untuk pergi ke Mashhad Imam Reza tu, sebab itu adalah macam benda yang besar lah untuk orang Iran. So dan saya tak tahu macam mana diorang ni boleh lakukan benda ni dekat Malaysia, sebab diorang ni orang asing. Tu yang buat saya rasa geram. Diorang ni orang asing dan buat benda ni dekat negara kita. So sama juga dengan kes yang sebelum ni saya ada pernah kongsikan tentang macam mana orang Arab yang datang ke sini dan meminta sedekah secara paksa dekat area Pavilion dan juga KLCC. Mungkin korang tahu cerita pasal ni. So korang hati-hati kalau berada di kawasan Bukit Bintang, terutamanya Bukit Bintang, KLCC, Pavilion tu semua, dekat area Pudu juga, Chinatown, diorang ni kat mana-mana ada. So kalau orang tegur tu, janganlah korang ni kan balas. So saya rasa kalaulah waktu semalam tu bapa mertua saya keluar melayan dia, dan mungkin pukau tu akan terkena dekat dia atau kat kita orang, ya Allah, tak tahulah apa yang akan berlaku. So itu saya nak kongsikan lagi satu taktik orang asing untuk mencuri duit orang-orang di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dengan cara meminta sedekah secara paksa. Saya rasa sebelum ni ada orang dah viralkan pasal benda ni, tapi mungkin tak ada apa-apa tindakan dan benda ni masih lagi berterusan sampai sekarang. Kita orang perasan benda ni berlaku dekat KL waktu kita orang mula-mula sampai dekat sini awal bulan 1 hari tu. Kita orang tengah berjalan-jalan dekat KLCC, and then ada satu couple Arab, orang Arab lah, yang perempuan pakai jubah hitam, and then dia ada sorong dekat dalam stroller anak seorang. Dia approach suami saya dan bercakap dalam bahasa Arab. Dia ingat suami saya orang Arab lah kot. And so kita tak tahu bahasa Arab, and dia start cakap bahasa Inggeris. Dia kata dia belum makan, anak dia belum makan, dia orang tak ada duit, nak minta duit. Okay, tapi cara dia cakap tu saya tak confident. So kita orang terus tinggalkan je lah dia orang. Dan hari-hari berikutnya, sebab kita orang selalu berjalan beriswap dekat area KLCC Pavilion Bukit Bintang ni, kita orang banyak kali nampak dia orang ni, nampak. So terus terdetik dalam hati, okay, diorang ni sebenarnya meminta sedekah, bukan pelancong. Okay, so diceritakan cerita satu hari petang tu kita orang beri swap dekat area KCC dan nampak diorang sedang meminta duit dengan satu pasangan pelancong lelaki perempuan dekat area parking bus sebelah KLCC. So dari jauh saya perhatikan saja, saya tak sempat record waktu tu, sebab macam tak terfikirlah saya nak viralkan ke nak bagi tahu kat orang. Tapi saya tengokkan apa gerak-geri diorang, dan couple yang diorang sedang ambil duitnya itu adalah Arab. Sebab dia bercakap dalam bahasa Arab, dan saya nampak dari gaya diorang memaksa, sebab dia yang pelancong tadi tu dia dah bagi duit, saya nampak dekat suami dia, and then yang isteri peminta sedekah ni dia pergi dekat isteri pelancong tu minta lagi duit, dan selepas daripada diorang dah dapat duit tu, saya follow diorang, dan suami saya ambil video waktu tu. Saya akan letak video dia dekat sini. So saya tanya kat dia, you all kat sini pakai visa apa? Saya cakap dalam bahasa Inggeris, tapi dia kata saya tak faham bahasa Inggeris. Walhal kita orang pernah jumpa dia dekat KLCC, dia orang bercakap dalam bahasa Inggeris. Okay, dia kata saya rasa dia dah cam muka saya, dan selepas daripada video yang saya share nanti ni,
setiap kali kita orang nampak dia orang akan menjauhkan diri daripada kita orang. Dia akan tukar arah dia orang berjalan. Okay. Dan ada satu hari tu saya perasan yang perempuan ni dia record muka saya. Saya tak pastilah dia nak buat apa kan. Ada orang kata dia orang ni ada sindiket, tapi saya tak takut. Saya rasa ini adalah tanggungjawab saya untuk bagi awareness kepada orang semua untuk lebih berhati-hati, sebab dia orang ni licik. Dia orang ada kalau dalam bahasa marketing dia orang targeting. Dia bukan target kat semua orang. Dia bukan duduk sahaja minta sedekah. Yang peminta sedekah yang duduk saya tak heran. Tapi ini dia target pelancong. Saya perasan banyak kali saya jumpa dia orang tengah macam nak approach, dia approach pelancong saya. Dia bagi salam dekat pelancong, bukan dekat orang Malaysia. Ini lagi satulah, bila pelancong tu dah terkena, menjatuhkan image Malaysia. So you all berhati-hati. Bukan sahaja couple yang saya tunjukkan dekat video ni sahaja, tapi ada couple lagi seorang yang saya pernah masukkan dalam blog saya. Saya tak sempat record video dia. Nanti kalau saya jalan-jalan saya terjumpa lagi, saya akan record. So hati-hati korang dengan peminta sedekah orang Arab ni dekat area Bandaraya Kuala Lumpur. Bye. Every day you get money from people, right? No. What visa you have here? What visa you have here? What visa you have here? No, you don't take money from people. Dalam video saya sebelum ni ada seseorang komen demi sebuah konten. Saya tak ada banyak masa yang saya nak bazirkan untuk record video 5 minit tu and then masuk kat TikTok nak dapatkan likes ataupun view. Saya record semata-mata untuk bagi kesedaran ke orang lain supaya tak jadi mangsa penipu-penipu ni. Itu saja. Okay? But dalam video kali ni bukan saya nak cakap pasal tu. Saya nak share lagi satu insiden yang berlaku hari ni. Lebih kurang actually jalan ceritanya dengan video saya sebelum ni saya ceritakan. Masa saya balik kerja tadi dekat Jalan Raja Shulan, saya jalan kaki. Saya ternampak 4 orang foreigner sedang berbual dekat tepi jalan, dekat depan dekat bus stop dekat area depan McDonald's tu. So saya nampak dekat tangan foreigner yang bermuka western, orang putih lah, dekat tangan dia ada duit Canada. Saya tahu duit Canada notes kan, $100. And then lagi dua orang ni adalah couple yang bermuka macam Middle Eastern, dan dia orang bawa anak kat dalam stroller, dua orang budak kecil. Jadi masa saya lalu tu diorang tengah berbual dan tiba-tiba foreigner yang muka western, yang muka orang putih ni, dia terus berlari melintas jalan tiba-tiba sahaja. Saya pun terkejut sebab dia berlari sebelah saya. Dia melintas jalan yang tengah busy waktu tu, petang kan, rush hour. So, jalan tu busy. So dia melintas macam tu sahaja. So, saya tengoklah kejadian tu berlaku, dan orang yang lagi dua orang yang bermuka Arab ni, dia panggil foreigner tu, hello. Saya macam apa yang berlaku ni? So saya berhenti sekejap dan saya biarkan yang bermuka Arab ni jalan ke depan, dan saya memang sengaja record sebab dekat kepala saya dah terfikir bahawa diorang ni mesti ada buat sesuatu, tapi yang saya terfikir ialah diorang ni peminta sedekah. Macam yang saya cakap dekat video lain lah, dekat area Bukit Bintang, area City Centre ni banyak peminta sedekah. Bukan peminta sedekah, saya cakap pemaksa sedekah, sebab dia memaksa orang memberi duit. Okay, so saya record, saya nak tengok apa yang berlaku. And then bila saya dekat dengan dia, dua orang ni saya dengar diorang bercakap. Diorang bukan bercakap bahasa Arab, tapi saya rasa bahasa Turki, lebih kurang macam Turki lah. And then tapi tak ada apa-apa yang berlaku lah. Saya just record je sampai dah dekat area persimpangan Jalan P. Ramlee tu. Diorang patah balik ke area pavilion. So dah lah, saya biarkan je lah. Bila sampai rumah, saya cerita dengan mertua saya jumpa orang ni, apa yang berlaku. Lepas tu saya record video, saya tunjuk dekat mertua saya. Dia kata, Azrin, inilah dua orang yang diorang pernah jumpa dengan modus operandi yang sama yang saya ceritakan dalam video sebelum ni. Dua orang ni lah yang cakap dia adalah orang Turki, dan dia boleh berbahasa Parsi. Dia tanya kat mana ada money changer, lepas tu dia keluarkan dompet, dia tunjuk duit dan nak cuba untuk berbual. Itulah dia dua orang tu. Nanti lepas ni saya akan letak video tu dekat akhir video ni, korang boleh tengok ni. Saya letak screenshot dulu. So korang, saya tak tipu, okay? Benda ni betul-betul berlaku. Saya bukan bercakap disebabkan konten. Mungkin saya tak dapat record kejadian dia tengah nak influence orang bagi duit, tapi
inilah antara orang-orangnya dekat area KL City Centre ni yang buat onar, yang try untuk memukau orang-orang, terutamanya foreigner, terutamanya pelancong. So apa yang buat saya geram ialah diorang ni orang asing buat benda dekat negara kita dan dia target pada foreigner, pelancong. So itu dah menjatuhkan image Malaysia. So saya harap sangat benda ni dapat di kawal ke, ada penguasaan ke macam mana. Tak tahulah ada ke pihak berkuasa tengok video saya ni, tapi benda ni memang betul-betul berlaku. So kalau tak nak benda ni jadi lebih teruk, tolonglah siapa-siapa kan yang pihak berkuasa ni ambil tindakan. Okey, itu saja. Bye. Ini adalah peminta sedekah. Ini pertama kali saya jumpa. Bukan peminta sedekah, pemaksa sedekah. Ini banyak sangat berlaku dekat Bandaraya Kuala Lumpur. Saya tahu sebab tadi saya lalu kat sebelah dia tengah bercakap dengan dua orang pelancong, orang putih. Saya rasa dari Kanada sebab dekat tangan dia ada Miss Canada. Saya tak pasti macam mana sebab saya lalu tu orang Kanada tu dia orang dah lari, bukan lari lah, dah belah daripada dia orang. Dan yang lelaki tu panggil hello. So I believe diorang ni adalah peminta sedekah juga. So ini adalah antara